Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan melihat kepada permasalahan pesongan dan kecerunan di mana kita akan menggunakan kaedah moment area method untuk menyelesaikan satu permasalahan slope and deflection. Okay, walau bagaimanapun saya akan mengambil contoh daripada nota pesongan dan kecerunan kaedah Macaulay muka surat 24 di mana dalam contoh 4.3 ini melibatkan semua jenis beban So ada beban jenis moment, beban jenis UDL dan beban jenis point load untuk simply supported beam. Baiklah, contoh 4.3, dapatkan pesongan iaitu Y dan kecerunan theta pada titik di atas rasuk yang berjarak 5 meter dari sokong kiri. Okey, 5 meter daripada sokong kiri ataupun di tengah-tengah span So ini adalah 5 meter dari sokong kiri dibebankan seperti dalam rajah, maka kita boleh nampak ada 3 jenis beban, antaranya uniformly distributed load, kita ada moment dan kita ada point load. So ini adalah semua beban-beban yang kita perlu ketahui di dalam silibus Mechanics of Civil Engineering Structures. Okay, diberikan juga dalam soalan adalah nilai modulus yang E ataupun modulus of elasticity E dan juga second moment of area I 9 kali 10 kuasa 6. Jadi apabila diberikan kedua-dua nilai I dan juga nilai E, maka kita perlu masukkan di dalam jawapan akhir kita guys. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita nak mencari tindak balas pada sokong paling kiri iaitu sokong A. So di dalam kes yang ini kita ada satu sokong pin pada point A. Jadi apabila pin kita ada dua jenis reaction iaitu RAY dan RAX. Tapi kalau kita tengok pada beban yang dikenakan, moment, UDL dan juga point load, maka tidak ada point load yang incline. Incline point load, baru kita akan dapat reaction pada paksi X. Tapi sebab tidak ada, maka kita hanya melihat kepada RAY. Okay? Pada RAY saja. Alright. So kita mulakan dengan yang pertama sekali dengan mencari RAY. Jadi untuk mencari RAY, kita ada dua kaedah, iaitu sama ada kita menetapkan A sebagai point of rotation ataupun kita boleh menetapkan B sebagai point of rotation. Okay, maka untuk kes yang ini saya akan menggunakan point B sebagai point of rotation guys. So alright. Okay guys, jadi sebab awak semua pun dah tahu bagaimana untuk mendapatkan tindak balas pada sokong, maka saya lajukan part yang ini. Okay guys, jadi kita dapat RAY sama dengan 2 kN. Jadi untuk dua-dua kaedah guys, untuk kaedah moment area dan juga untuk kaedah Macaulay, kedua-dua method kedua-dua kaedah hanya memerlukan nilai tindak balas pada sokong kiri saja. Jadi kita tidak perlu cari reaction pada sokong sebelah kanan. Okey guys, langkah yang seterusnya adalah kita perlu lukiskan bentuk lenturan bentuk lenturan untuk simply supported beam yang diberikan kepada kita. Okey, maka kita lukiskan daripada hujung sebelah kiri ke sebelah kanan. Okey, dan kita lukiskan juga semua beban-beban ataupun load yang ada. So kita ada di sebelah kiri, kita ada load 2 kN dan kemudian kita ada 10 kN moment, 10 kN meter dengan jarak 2 meter, dan kemudian 2 meter lagi kita ada
UDL. Kita ada UDL sebesar 2 kilonewton per meter. Kita check betul tak? Okay, 2 kilonewton per meter. Okay guys, jadi dekat sini okay, tak apa, kita lukis dulu semua sekali. Kita ada lagi satu point load 5 kilonewton selang 2 meter, 5 kilonewton. Okay, jarak ni 2 meter, 2 meter, 2 meter dan 2 meter. Okay, 2 meter sampai ke hujung sebelah kanan. Okay guys, jadi apa yang kita dapat lihat di sini adalah awak tengok dekat sini ada UDL. So sama juga seperti Macaulay method, di mana sekiranya uniformly distributed load kita tidak sampai ke hujung sebelah kanan, maka apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tambah guys. Kita perlu sampaikan ke hujung sebelah kanan. Okay, jadi apabila kita tambah dekat bahagian atas, maka seolah-olah kita macam dah ubah soalan. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita tambahkan juga pada sebelah bawah. Jadi seolah-olah macam dia cancel each other lah. Apabila kita tambah dekat atas, kita tambah juga dekat bawah. So dia akan saling cancel each other. Maka kita tidak mengubah soalan. Kita tidak mengubah soalan lah. Soalan dia tetap sama, UDL dekat sini saja. Cuma kita ubah sedikit approach kita. So kita tambah atas dan kita tambah bawah. Okay guys, so daripada situ kita lukiskan juga bentuk bentuk lenturan. Jadi untuk point load, apabila ada dua support di sebelah untuk simply supported beam, untuk simply supported beam, apabila ada dua support, maka bentuk lenturannya adalah seperti inilah. Ini secara logik. Secara logiknya, maka bentuk macam tak baik sangat saya punya lukisan ni guys. Sorry. Sekejap. Okay, sekali. Macam ni lah lebih kurang. Aduh. Okay, jadi bentuk lenturan adalah lebih kurang macam ni. Okay, di mana maximum deflection berada di tengah-tengah lah untuk simply supported. Okay, dan kemudian kita lukiskan juga garisan tangent. Garisan tangent yang mengenai pada point paling kiri, iaitu point A. Okay, so lebih kurang macam ni garis tangentnya. Okay, kita lukiskan sampai ke hujung sebelah kanan. Okay, so dekat hujung sebelah kanan ni kita lukiskan satu garis tegak. Okay guys, so dekat sini apa yang kita boleh nampak adalah satu bentuk segitiga. Satu bentuk segitiga besar, di mana jumlah tapaknya, iaitu daripada hujung sebelah sini ke hujung sebelah sini, nilainya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2
tambah 2 iaitu 10 meter. Dan ketinggian segitiga besar ini adalah, okay, kita ada point dekat sini Sekejap kita tengok balik. Okay, kita ada point A, point B, point C, D, E, F. Okay, so kita letakkan nama-nama point tersebut. So kita ada A, kita ada B, kita ada C, D, E dan F. Okay guys, so dekat sini kita kita boleh namakan ketinggian segitiga besar ini sebagai TBA. TBA. Dan daripada soalan soalan minta kita cari pesongan dan kecurunan pada jarak 5 meter. So jarak 5 meter berada di tengah-tengah guys. So kita lukiskan satu garisan di tengah-tengah ni. Okay, kita guna warna lain guys. Purple katakan. Okay, so kita lukis garis di tengah-tengah sini. Okay, so dekat sini guys, apa yang kita ada adalah pada 5 meter daripada sebelah kiri, pada sokong sebelah kiri ni. Okay, 5 meter. Okay, ini adalah point yang kita nak cari. Okay, so apa kata kita namakan dia sebagai, kita ada A, kita ada B, C, D, E, F. Okay, kita namakan point di sini sebagai point G katakan guys. Point G. Maka kalau awak tengok dekat sini, apa yang kita ada adalah, ini adalah deflection. Deflection pada point G. Okay, dan dekat sini ketinggian daripada tangent A tadi, tangent garisan A ke garis lengkungan pada point G ini, kita boleh namakan ini sebagai TGA. Okay, TGA. Okay, so dekat sini kalau awak tengok guys, kita ada segitiga besar. Okay, segitiga besar dengan ni ketinggian segitiga besar itu adalah TBA. Dan base ataupun tapaknya adalah 10 meter. Okay, so ini segitiga besar. Dalam segitiga besar ini guys, kita ada satu lagi segitiga kecil. Okay, dengan tapak 5 meter. Dan kita ketinggian segitiga kecil ini, ketinggian segitiga kecil ini adalah hasil tambah antara YG dan TGA. So ketinggian segitiga kecil adalah YG tambah TGA. Okay, ketinggian segitiga kecil adalah YG tambah TGA. Okay, maka daripada sini guys, kita boleh gunakan kaedah nisbah. Kaedah nisbah sebab kedua-dua segitiga ini berkongsi nilai sudut yang sama. Sudut dia sama. Nilai tetanya adalah sama dekat sini. Maka kita boleh kata TBA, nisbah ketinggian segitiga besar kepada tapaknya iaitu 10 meter adalah sama dengan ketinggian segitiga kecil iaitu YG tambah TGA bahagikan dengan tapak segitiga kecil iaitu 5 meter. Maka dekat sini kita boleh kata guys, untuk mendapatkan YG ni kita boleh susun balik persamaan ini. 5 bawa naik atas, so kita akan dapat 5/10 TBA. Okay, YG dekat sebelah sini tambah TGA kan. TGA dekat sebelah kanan adalah positif, so kita pindahkan sebelah kiri, tolak TGA. Maka kita boleh cari YG dengan mendapatkan ketinggian TBA iaitu 5/10 ataupun apabila kita kecilkan jadi 1/2. 1/2 TBA tolak TGA, kita akan dapat nilai YG. Okay guys, so daripada sini kita perlu mendapatkan nilai TBA dan kita perlu mendapatkan nilai TGA. Jadi macam mana kita nak mendapatkan nilai
TBA guys. Macam mana kita nak dapatkan nilai TBA dengan menggunakan formula ini guys. So TBA adalah sama juga dengan jumlah area dalam gambar rajah momen lentur yang akan kita lukis sebentar lagi daripada point B ke point A didarabkan dengan sentroidnya daripada point B ke point A per EI. Okey, manakala untuk TGA pula guys, TGA adalah jumlah area bentuk gambar rajah momen lentur untuk setiap load lah. Nanti kita akan tengok sekejap lagi. Daripada point G ke point A, darabkan dengan centroid daripada point G ke point A bahagi dengan EI. Okay guys. So untuk mendapatkan nilai TBA dan TGA, kita perlu melukis gambar rajah momen lentur untuk setiap load. Okay guys, jadi sekarang kita lukiskan gambar rajah momen lentur untuk setiap beban yang ada di dalam gambar rajah soalan kita ni. Okay, so kita lukiskan dulu garisan menegak pada setiap poin-poin penting poin-poin penting. So kita ada ni lah poin-poin penting kita. Point A, kita ada point C. Kita ada point D. Okay, kita ada juga point G ni. Point G, kita ada point E. Kita ada point F. Dan kita ada point B. Okay, dan kita lukiskan satu garisan yang mewakili nilai sifar. Okay, katalah kat sini guys Okay, jadi kita ingat semula guys daripada nota daripada dalam nota kita ada 3 jenis beban. Okay, di mana kita untuk point load, bentuk gambar rajah momennya adalah segitiga. Untuk UDL bentuknya adalah parabolik, dan juga untuk momen bentuknya adalah segi 4 So nilai-nilainya juga adalah bergantung kepada orientasi pada orientation ataupun arah beban tersebut lah, arah momen tersebut. Kalau clockwise positif, kalau anti-clockwise negatif Okay, dan untuk point load, nilai dekat hujung ni macam mana kita nak dapat, iaitu dengan mendarabkan P dengan L lah iaitu mendarabkan load dengan jarak daripada load tersebut ke point of rotation. Dan juga untuk UDL kita darabkan P darabkan dengan jaraknya L darabkan dengan L bahagi 2. Manakala untuk moment, kita just ambil nilai moment tersebut lah. Okay, so itu sedikit refresh. So sekarang kita lukiskan. Kalau awak lihat daripada gambar rajah, kita ada berapa banyak ni beban. Kita ada point load, okay, so kita ada point load paling kiri 1. Kemudian kita ada moment
2 kita ada UDL. So UDL dekat atas ni dah kira sebagai satu daripada point D ke point B ni, iaitu beban yang ketiga UDL. Dan kemudian apabila kita ke kanan, kita jumpa UDL yang bawah ni. So ini beban yang keempat, dan kita ada point load 5 kN, beban yang ke-5. Apabila kita ada 5 load macam ni, maka awak punya gambar rajah moment juga perlu ada 5 mewakili setiap satu daripada load ini. Okay, so kita lukiskan yang pertama sekali, itu 2 kN. So 2 kN kosong di sebelah pada kedudukan 2 kN tersebut, dan nilainya bertambah apabila semakin ke kanan. So dengan nilai 2 kN darabkan dengan 10 So 2 darabkan dengan 10, so kita dapat 20 kN. So katalah 20 kN dekat sini maka kita pun lukiskan daripada point kosong ke katalah macam tu Okay guys, so ini adalah untuk point load 2 kN. Okay, selain daripada nilai dekat hujung sini, tak berapa nampak, saya tebalkan sikit. 2 darabkan dengan 10 sama dengan 20 kN. So sebab arah momennya adalah positif maka nilai ini juga adalah positif So bila positif, kita lukiskan di sebelah atas guys di mana ini adalah kosong, atas adalah positif, bawah adalah negatif guys mengikut pada garis ni lah. Okay, dan kita juga perlu mendapatkan nilai pada point of interest kita, okay, ataupun daripada apa yang soalan minta kita cari slope dan deflectionnya, iaitu pada point G iaitu 5 meter daripada point A. So dekat sini juga kita perlu cari nilainya. Okay, kalau dekat sini pointnya adalah 2 kali 10, maka dekat sini nilainya adalah 2 darabkan dengan 5 lah, iaitu daripada jarak daripada point load 2 tadi ke 5 meter, kedudukan 5 meter So 2 kali 5 10. So 10 kN lah. Okay. Alright, so selesai untuk point load 2 kN. Okay, seterusnya adalah kita nak lukiskan moment moment 10 kN. So moment ni kalau kita tengok arahnya adalah arah jam. So bila arah jam, momennya adalah positif. So bila positif, kita kena lukiskan pada atas garis. So atas garis ni dah occupied, dah ada orang dah. dah ada bentuk untuk point load tadi, maka kita tak boleh lukis kat sini lah. So kita perlu lukiskan satu garis baru so kita lukis satu garis baru yang mewakili nilai sifar. Okay, kita lukis satu garis baru. Okay, daripada mulanya moment tersebut adalah pada 2 meter point C So kita akan lukiskan dengan nilai 10 naik ke atas. Okay, nilai moment ini adalah 10. Okay, 10 lebih kurang sinilah. Okay, 10. Okay, nilai 10 moment ini untuk moment ingat bentuknya adalah 4 segi. So dia tidak berubah daripada mula moment tersebut dikenakan sampai ke hujung sebelah kanan.
Okey, selesai untuk momen 10 kilonewton meter. Jangan lupa untuk letakkan nilai positif Okay, sebab dia dekat bahagian atas. So ni kosong, positif, negatif. Okay, selesai untuk momen. Settle. So sekarang kita tengok pula UDL 2 kilonewton per meter So okay, so sebab dia ke bawah, so dia negatif point of rotation kita kat point B. So arah lawan jam, maka dia adalah negatif. So untuk negatif kita boleh lukis dekat sini lah, sebab ni kosong kan. Okay, so kita boleh lukis bermula daripada D kosong, dan nilainya akan bertambah sehingga ke point B dengan nilai sebanyak 2 kilonewton per meter darabkan dengan tapaknya adalah 2 tambah 2 tambah 2, 6 So 6 darabkan dengan 6 bahagi 2. Okay, so nilainya adalah tebal sangat pula. Dua kali 6 kali 6 bahagi 2. So 2 kali 6 kali 3 berapa ni? 36. Okay, so 36. So kita lukiskan satu garisan parabolik So dia bertambah. Lebih kurang lah macam tu Okay, so dekat sini lebih kurang Okay, 36. Macam tak logik sikit guys sebab apa? Sebab 36 mestilah lebih besar kan daripada 20 ni kan. Okay, so apa boleh saya buat lah, kita lukis balik. Sekejap. Okay. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, 36 dekat sini guys So jangan lupa kita juga perlu mencari nilai dekat sini guys Okay, iaitu pada kedudukan point of interest kita, iaitu pada point G. So macam mana nak cari nilai dekat sini? Iaitu 2 kilonewton tadi darabkan dengan 2 kilonewton per meter darabkan dengan berapa ni? 1 So kalau dekat tengah-tengah, kalau ini 2, maka 1 lah. So 2 kali 1 kali 1 bagi 2. So nilainya dekat sini adalah 1 1 kilonewton per meter. Okay, selesai untuk UDL 3 yang ketiga ni. Dan kemudian kita tengok pada beban yang keempat. Okay, UDL ini arahnya arah ikut jam maka dia adalah positif. So kita perlu lukiskan yang baru lah. Lukiskan garis yang baru. Nampaknya kita kena tambah sikit guys garis ni. Okay. Kita lukiskan satu garis sifar yang baru. Okay, di mana ini adalah garis sifar. Atas garis ini positif, bawah garis ini ialah negatif
Okey, so untuk UDL beban yang keempat ini bermula daripada point E sampai ke point B. Okey, di mana kita akan mula melukis parabolik daripada point E ke point B. So nilai pada point B ialah 2 kali 4 kali 4 bagi 2 untuk uniformly distributed load, moment untuk uniformly distributed load. Okey, so dekat sini 2 kali 4 8, 8 kali 2 16. Okey, so 16 lebih kurang sinilah. So kita lukiskan parabolik. Sekejap guys. Lebih kurang. Okey, lebih kurang dekat sini. Okey. Okey, bentuk parabolik dengan nilai pada hujungnya adalah 16. Kita tutup untuk bentuk ni. Okey, so kita dah ada berapa dah ni? 1, 2, 3, 4. So kita ada 4. Okey, yang kelima kita tengok point load. Point load 5 kN. So arahnya adalah arah lawan jam, maka dia adalah negatif. So negatif kita boleh lukis dekat sini guys. Kita boleh lukis dekat sini. Dengan point load, ingat bentuknya adalah segitiga. So 5 kali 2. So nilai dekat sini adalah 5 kali 2 sama dengan 10 guys. 10. Kita lukiskan daripada lokasi di mana point load tersebut bertindak. Okey, dekat point itu lebih kurang sini lah. Okey guys. So kita dah ada kelima-lima bentuk. So kita touch up sikit untuk yang mana berada di bawah garisan. So negatif, negatif, dan bawah ni adalah positif guys. Okay, so kita ada semua nilai-nilai yang kita perlukan. Okay, untuk point of interest kita pada point G. So kita perlu juga sediakan nilainya. Okay, dekat bentuk yang pertama kita dah, yang kedua dah, okay, yang ketiga untuk moment. So moment adalah 10 kN di sepanjang daripada point C sampai point B. Maka dekat point of interest kita point G, nilainya juga adalah 10. Okay, manakala untuk bentuk yang keempat dan kelima ni dia tak kena dekat point G, jadi kita tidak perlu kita letakkan nilainya sebab tak sampai pun kan. So tak perlu. Okay, so sekarang kita dah ada semua bentuk-bentuk yang kita perlukan, maka kita bolehlah cari TBA dan TGA. Okay, yang pertama kita dapatkan TBA. Okay, langkah yang ketiga ni. Okay, so TBA sama dengan 1/EI. Okay, bawa keluar. Okay, kita tengok bentuk yang pertama dulu guys. Okay, bentuk yang pertama. Yang mana bentuk yang pertama? Bentuk yang pertama yang ini Okay, yang ini segitiga So bila dia segitiga, maka rumus untuk area adalah setengah kali tapak. Tapaknya tadi adalah 10. Okay, kita darabkan dengan ketinggiannya adalah 20. Okay, darabkan dengan sentroid. Sentroid adalah 1/3 untuk
segitiga darab 10. Okey, maka ni adalah area untuk bentuk yang pertama dan centroid untuk bentuk yang pertama, di mana nilainya adalah positif guys. So bentuk yang pertama tadi segitiga. Okay, so dia punya luasnya adalah 1/2 darab tapaknya adalah 10, darab tingginya 20 dan centroid adalah 1/3 darabkan dengan tapak bentuk yang ketiga. Okay, di mana nilainya adalah positif. Okay, yang kedua, bentuk yang kedua adalah negatif. Negatif sebab dia ke bawah, maka kita letak siap-siap negatif dekat situ. Darabkan dengan bentuk yang kedua adalah parabolik guys. Parabolik. Okay, bila parabolik luasnya adalah 1/3 darab tapak darab tinggi. So tapaknya adalah 2 tambah 2 tambah 2, iaitu 6, dan tingginya adalah 36. Okay, kita pun masukkan 1/3 darab 6, iaitu tapaknya darab ketinggian 36, darabkan dengan centroid untuk parabolik 1/4 darab tapak. So ini adalah area bentuk yang kedua dan centroid bentuk yang kedua. Kemudian kita pergi kepada bentuk yang ketiga guys. Bentuk yang seterusnya. Bentuk yang seterusnya ialah 4 segi. 4 segi 4 segi. So untuk 4 segi panjang kali tinggi lah. Okey. Mana tapaknya adalah 8, darab ketinggiannya 10. 8 tu tapaknya lah. Betul tak? 2, 4, 6, 8. Okay, tapaknya 8, tingginya 10. So 8 kali 10 dan centroid untuk segi 4 ialah setengah. Setengah kali tapak lah 8. So ini adalah area yang kedua. Area yang ketiga dan centroid yang ketiga. Okay, langkah yang seterusnya. So ingat guys lupa saya nak beritahu untuk bentuk yang ketiga positif sebab dia atas daripada garisan sifar ni. So positif, maka letakkan positif. So bentuk yang keempat berada di bawah garisan, so negatif. So kita letakkan negatif lah. So negatif. Bentuk yang keempat adalah segitiga. So setengah kali tapak 2 kali tinggi 10 dan centroidnya 1/3 kali 2. So centroid untuk segitiga adalah 1/3 darabkan dengan tapak. So ini adalah area untuk bentuk yang keempat dan centroid untuk bentuk yang keempat. Okay. Seterusnya guys adalah bentuk yang terakhir, iaitu bentuk yang kelima. Okay, bentuk yang kelima dia ke atas so positif, dan bentuknya adalah parabolik. Maka area untuk parabolik 1/3 darab tapak. So 2 tambah 2, tapaknya 4, tinggi 16, dan centroidnya adalah 1/4 darabkan dengan tapak 4. Okay, so sebab tadi dia positif, so kita letak positif 1/3 darabkan dengan tapak 4, darabkan dengan ketinggian 16, darabkan dengan centroidnya 1/4 darabkan dengan 4. Okay guys, so tutup kurungan. So ini adalah semua area dan juga centroid yang kita ambil kira dalam pengiraan kita lah. So ada 5 So ada 5 bentuk. Maka untuk TBA daripada hujung A ke hujung B, so kita ambil kira ke semuanya, ke semua bentuk yang termasuk dalam kawasan A ke B. Okay, so semua bentuk lah termasuk dalam A ke B. So ada 5 Okay, so sekarang kita kira. So kita akan dapat sama dengan
1 per EI. Okay, A1 darab X1 untuk yang pertama akan dapat positif 1000 per 3. Okay, yang kedua A2 darab X2 kita akan dapat tolak 108. Okay, yang ketiga kita akan dapat A3 darab X3 320. A4 darab X4 tolak 20 bahagi 3. Dan yang kelima tambah 64 bahagi 3. So kita operasikan, kita akan dapat TBA ialah 560 bahagi EI. Okay. Alright, so yang pertama dah selesai. Sekarang kita cari pula TGA guys. So TGA adalah kita mengambil kira bentuk-bentuk dalam kawasan A ke G sahaja. A ke garisan G sahaja. Maka untuk A ke G hanya ada berapa bentuk yang terlibat? Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua ni sikit, dan bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat dan kelima tidak perlu kita ambil kira dalam pengiraan TGA sebab tak masuk dalam kawasan dia. So TGA sama dengan jumlah area daripada point A ke point G. TGA jugalah untuk konsistensi. Daripada point G ke point A darabkan dengan centroid daripada point G ke point A bahagikan dengan EI. Okay, so EI bawa pergi keluar. Okay, bentuk yang pertama Okay, bentuk yang pertama positif juga, memang positif. So bentuk yang pertama kali ini kita ambil kira guys daripada A ke G saja. Okay, jadi tapaknya adalah A ke G So ni garisan G. A ke G tapaknya adalah 5 meter. Dan ketinggian untuk bentuk yang pertama ni, bentuk segitiga yang pertama adalah 10. Okay, so untuk TGA areanya adalah 1/2 darabkan dengan tapak 5 darabkan dengan 10 darabkan dengan centroid 1/3 darabkan dengan 5. So ini adalah bentuk yang pertama dan centroid bentuk yang pertama. Positif Okay, selesai bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Okay, bentuk yang kedua ni sikit je yang kita perlu ambil kira iaitu tapaknya 1, tingginya pun 1 dengan bentuk parabolik Okay, itu bentuk yang kedua. So kita pun masukkan dalam persamaan. So sebab dia dekat bawah tadi, maka dia adalah negatif juga. Negatif 1/3 darab 1 darab 1 dan X bar 2 1/4 darabkan dengan 1 untuk parabolik So ni area untuk bentuk yang kedua dan centroid bentuk yang kedua. Okay, dan bentuk yang ketiga yang kita ambil kira adalah segi 4 ni guys So segi 4 ni kita ambil kira daripada point A ke point G saja. Tingginya 10 dan tapaknya adalah 2 tambah 1, 3 Okay, jadi untuk bentuk yang ketiga okay, sebab dia ke atas, so positif. Panjang kali lebar 3, tapak 3 darabkan dengan tinggi 10 darabkan dengan centroidnya setengah kali tapak iaitu 3. So area yang ketiga, centroid yang ketiga. Selesai. Bentuk yang keempat dan bentuk yang kelima untuk TGA tidak perlu kita ambil kira sebab bentuk yang keempat dan kelima tak sampai dekat point G ni, tak sampai. So kita tidak perlu ambil kira lah. Alright, so next kita akan dapati pengiraan 1/EI sama dengan A darab X bar 1
akan dapat 125 per 3 positif. Tolakkan dengan A2 darab X bar 2 1 per 12. Tambahkan dengan A3 darab X3 45. Maka TGA kita akan dapat 1039 per 12 EI. Ini dalam pecahan lah. Kalau awak buat dalam bentuk dalam bentuk perpuluhan, mungkin boleh dapat berbeza sikit nilainya lah, tapi jawapan akan sama. Okay, seterusnya guys, tadi kita dah dapati bahawa YG sama dengan apa tadi? YG sama dengan setengah TBA tolak TGA. So YG sama dengan setengah TBA tolak TGA. Maka kita pun masukkan dalam persamaan. So setengah darab 560 per EI tolak 1039 per 2 EI. Maka jawapan yang akan kita perolehi adalah YG sama dengan 193 perpuluhan 42 per EI. Baiklah, sekarang kita dah berjaya untuk mendapatkan nilai YG. Seterusnya kita nak cari nilai theta G pula guys. Kita nak cari nilai theta G. Jadi untuk memahami bagaimana untuk mendapatkan nilai theta G ini, kita lukiskan dahulu. Kita lukiskan dahulu bentuk lenturan. Okay, so kita ada kita punya beam. Dan kemudian daripada beam kita ada lenturan. Okay. Lenturan ni tak kisahlah guys. Okay, katalah point G dekat sini. Kata point G dekat sini. Kata point G dekat situ. So apabila point G dekat sini, kita akan katalah ini point G, maka dekat sini apabila kita lukiskan tangent yang melalui titik lengkungan yang point G pada garis lengkungan. Okay, katalah macam tu. Ini adalah tangent pada point G, dan kemudian kita ada juga tangent yang awal-awal tadi kita lukis lah, iaitu tangent pada point A. Okay, katalah kat sini tangent pada point A guys. Okay, dan kita tutup. Apabila kita tutup, kita akan dapat kita dah sampai ujung sini. Okay, so garis lurus. Okay, so apabila kita tutup macam ni guys, kita akan dapat satu segi tiga. Di mana nilai theta. Okay, so dekat sini apabila garis tangent yang kita lukis ni adalah tangent pada titik A, maka degree ataupun sudutnya adalah theta A lah. Theta A, iaitu garisan tangent sudut daripada garisan tangent A ke garisan asal. Pada garisan asal beam sebelum melentur. Okay, so theta A ni juga guys, apabila kita lukiskan satu garis lurus dekat tengah-tengah sini. Okay, kat sini apabila kita lukiskan satu garis lurus, okay, maka theta A ini adalah sama juga dengan dekat sini guys, theta A.
So theta A dekat sini sama juga dengan dekat sini. Dan daripada garis tangent pada point G tadi ke garis asal, so garis asal yang inilah. So ini adalah theta pada G lah, theta G. Sudut untuk tangent garis G. Dan apabila dicantumkan kedua-dua ini adalah bersamaan dengan theta daripada point G ke point A. So daripada sini kita boleh simpulkan bahawa theta G apabila ditambahkan dengan theta A adalah sama juga dengan theta GA, guys. Sama dengan theta GA. Okay, di mana kita nak cari theta G. So theta G adalah bersamaan dengan theta GA tolakkan dengan theta A. Jadi untuk mendapatkan nilai theta G, kita perlu tahu theta GA dan kita perlu tahu theta A lah. So untuk mendapatkan theta A, kita menggunakan hukum matematik di mana tan theta A adalah, kalau awak tengok ini segitiga besar kan, di mana ketinggian ini tadi kita dah cari, iaitu bersamaan dengan TBA, guys. Sama dengan TBA. So ini ujung sini adalah TBA. Manakala tapaknya pula adalah 10. Kan tapaknya adalah 10. Maka tan theta A adalah sama juga dengan tentang opposite bahagikan dengan sebelah, adjacent. Iaitu adjacentnya adalah tapaknya lah, iaitu 10. Okay guys, so dekat sini disebabkan nilai theta A ini terlalu kecil, disebabkan nilai disebabkan degree ataupun dia punya sudutnya adalah terlalu kecil, too small. Therefore kita boleh kata tan theta A ni adalah lebih kurang sama dengan theta A. So kita boleh kata theta A adalah sama dengan TBA bahagi 10. So daripada sini kita dah ada kan nilai TBA tadi. So kita masukkan dalam persamaan. TBA ialah 560 per EI. 560 per EI bahagi 10 lah, ataupun darab 1 per 10 sama dengan theta A adalah 56 per EI. So theta A adalah 56 per EI. Okay, selesai satu perkara, guys. Dan yang seterusnya adalah kita nak dapatkan nilai theta GA pula. Theta GA. So theta GA ni, guys, kita boleh cari dengan menggunakan formula jumlah area daripada gambar rajah moment tadi, daripada point G ke point A bahagi EI. So dia berbeza dengan TGA tadi. So kalau TGA jumlah area darabkan dengan centroid, untuk theta GA hanyalah area sahaja. So kita boleh masukkan area daripada G ke A tadi. Okay, kita tengok dekat sini, guys. Tadi kita dah cari theta GA kan. So setengah kali 5 kali 10, 1/3 kali 1 kali 1, dan 3 kali 10. So kita akan dapat setengah kali 5 setengah kali 5 kali 10 tolak 1/3 kali 1 kali 1 dan tambah 3 kali 10. Okay. So kita akan dapat nilainya 1 per EI dalam kurungan 25
tolak 1/3 tambah 30, maka theta GA adalah sama dengan 54.67 per EI. Okey, daripada sini maka kita bolehlah mendapatkan nilai theta G sama dengan theta GA tolakkan dengan theta A, iaitu 54.67 bahagi EI tolak 56 per EI. Okey, kita akan dapat jawapan kita negatif 1.33 per EI. Maka kita dah menjawab soalan yang itu. Kita dah dapat YG sama dengan 193.42 per EI dan theta G sama dengan negatif 1.33 per EI. Okey, dan langkah yang terakhir of course adalah awak masukkan nilai E dan nilai I dalam jawapan ini untuk mendapatkan nilai akhir YG dalam milimeter dan theta G dalam radian.